Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Saya sambung pada yang lepas, pada bacaan yang lepas. Makmum yang mendengar bacaan imamnya, apakah hukumnya membaca Al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya? Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang timbul dari cara mereka memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Maksudnya, apabila dibaca orang akan Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dan kamu perhatikan. Hadis Bukhari dan Daruqutni yang telah disebutkan di atas. Hadis yang berikut, ia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'anna ahadukum syai'an minal Qur'an idza jahartu bi ummil Qur'an, rawahu Daruqutni wa qala rijaluhu kulluhum thiqat. Maksudnya, janganlah seseorang membaca Al-Quran apabila saya keraskan bacaan saya, kecuali Ummul Quran, Al-Fatihah. Riwayat Daruqutni, ia berkata semua yang meriwayatkan hadis ini dapat dipercayai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Qulna ya Rasulullah, ay wallahi. Qal la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman la yaqra' biha, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar kamu membaca di belakang imam. Jawab kami yang hadir, benar, kami membaca. Baginda bersabda, janganlah kamu lakukan yang demikian, kecuali membaca Ummul Quran ataupun Al-Fatihah. Sesungguhnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidaklah ia sembahyang namanya. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi berdasar pada hadis-hadis yang kita baca tadi, ayat-ayat Quran yang kita baca tadi, ada dua perkara lah. Yang pertamanya, nas yang mengatakan apabila kita dengar orang baca Quran, kita kena diam, fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Hendaklah kita dengar dan kita diam. Itu maknanya kalau orang tu kita dengar orang baca Quran, kita kena kita kena dengar dan kita kena diam. Itu. Jadi macam mana dalam sembahyang, tu imam duk baca kuliah, kita nak baca Fatihah dah. Sebab tu imam tu orang lah. Orang baca, tak kira lah luar semayang ke dalam semayang. Tak. Kalau luar semayang tak ada masalah, memang kita senyap lah. Jadi sebab tu saya ingat isu yang berkait dengan bacaan Quran sebelum daripada masuk waktu ni, kena ambil perhatian juga sebenarnya. Jangan baca awal sangat. Molek juga baca Quran sebelum daripada awal waktu. Di sana ada fatwa daripada Jantang Kuasa Fatwa Pulau Pinang. Dia mengatakan tidak digalakkan. Makna dia tidak digalakkan, nak baca tak ada apa-apa. Kemudian di sana ada pula fatwa daripada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Muhammad Jamal, dalam kitab dia Yas'alunak. Dia kata kalau kita baca Quran yang menyebabkan gangguan kepada orang sekeliling, bukan setakat makruh. Bacaan itu dianggap sebagai mengganggu, yang tahap dia boleh jadi haram. Kita ganggu orang. Umpamanya ganggu orang sekolah, umpamanya nak belajar, bolok dengar, nak belajar tu dah
satu dah. Kemudian campur pula dengan dengar baca Quran, jadi terganggu gitu. Maka ada fatwa dalam kitab Yas'alunak yang dikarang oleh Syekh Ahmad Muhammad Jamal. Dia mengatakan bahkan kalau siapa pekat mengganggu yang lain, dia boleh bawa kepada haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika masuk dalam masjid, Rasulullah SAW tengok orang ni baca Quran, orang ni baca Quran, suara tinggi belaka. Maka Rasulullah mengatakan, la yajhar ahadukumul Quran ba'dukum ba'da. Janganlah seseorang kamu membaca Quran yang berlawang antara satu sama lain. Jadi jangan, mana dia jangan baca Quran berlawang. Jadi sebab tu kalau kita baca Quran, kalau orang tak ada, kita bacalah kuat, tak ada masalah, tak ganggu orang. Tapi kalau ada orang yang menyebabkan suara kita tadi, bukan baca Quran terganggu, sebenarnya suara kita dah, kita ni makhluk. Quran tak ada masalah, kita ni makhluk. Makhluk berhajat kepada suara. Bila baca Quran tu baik suara, maka suara tu mengganggu orang lain, maka janganlah kita buat begitu. Jangan buat gitulah. Okay. Jadi macam mana dengan bacaan Quran sebelum daripada masuk waktu? Boleh tak kita baca Quran ganggu tak? Masuk dalam ganggu tak? Ni saya dah sebut dah tadi, fatwa tadi. Maka gini, kalau nak baca Quran sebelum masuk waktu, jangan ambil tempoh lama sangat. 10 minit lagi nak zuhur baca dah. Jangan gitu. Dia agak-agak dalam 3 minit lagi, ataupun maknanya orang duk tengah siap-siap dah, orang jalan dah. Orang mari kokoh jalan dah. Kokoh start enjing dah. Nak mari sejik, nak mari surah. Agak-agak saya dalam 5 minit ke gitu. Tak apa dah. Sebagai satu syiar, sebab kita ni negara Islam. Jangan duli orang kata tu, hok keliling kelalang duk marah apa semua suka tu. Tak, dia tupang dengan kita je. Kita ni hakikatnya kita orang Islam jadi tuang. Sebab tu kita ni negara Islam, kita jadi tuang. Jangan duli orang kata tu, orang ganggu saya tu. Tak. Mana kita orang Islam, kita jadi tuang, boleh kita nak baca Quran, tapi kadar orang sedang bersiap sedia. Agak-agak saya dalam 5 minit boleh lah. Tapi kalau dalam 10 minit itu dah jadi satu gangguan. Umpamanya gangguan macam mana? Gangguannya boleh jadi ada orang nak cakap, duk tengah cakap, galik cakap, tiba-tiba baca Quran, jadi tak sedap nak cakap. Tengok. Sedangkan banyak benda lagi manfaat percakapan itu ada umpamanya tak? Ada manfaat percakapan itu. Jadi kesimpulannya bolehlah nak baca Quran sebelum daripada masuk waktu tu, tapi kadar yang jangan lama sangat, kejap je. Gitu dah. Dan jangan dulilah kalau orang marah-marah sikit sebanyak keliling kelalang tu. Boleh jadi 5 minit tu saya rasa tak ganggu dah. Ia tidak akan jadi gangguan. Itu luar semayang. Tak, luar semayang. Kalau dalam semayang macam mana? Dalam semayang rupa-rupanya mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa kalau siapa-siapa hok nak baca Fatihah lagi, dia kena berhabis juga Fatihah. Walaupun dia dengar imam baca Quran. Maksud imam baca Quran tu, imam baca ni lah surah. Duk baca ayat kuliah ke, duk baca qul huwallah ke apa semua. Tak apalah, itu imam, bahagian imam dia bacalah. Bahagian kita, tanggungjawab kita mesti menghabiskan bacaan Fatihah. Dah berlawan dengan ayat Quran ni dah. Sebab apa? Sebab ada hadis. Okay? Ada hadis yang saya baca tadi, itulah Rasulullah SAW pernah dengar orang duk baca belakang dia. Lalu lepas pada semayang tu Rasulullah tanya, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Aku dengar membaca sesuatu di belakang aku ni. Lalu mereka pun jawab, iyalah wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, la taf'alu illa bi ummil Quran. Jangan kamu baca apa-apa melainkan Fatihah je. Jadi berdasar pada hadis itu, kita mazhab Syafi'i, Fatihah kena berhabis juga, walaupun kita dengar tu imam duk baca kuliah ke, duk baca qul huwallah ke, duk baca wadduha ke apa semua. Biarlah tu imam duk baca, kita bahagian kita baca Fatihah. Itu jadi sesal masalah tak? Okay, gitu. Jadi jangan jadi isu lagi lah. Kadang-kadang ada juga isu yang mengatakan bahawa berlawan dengan ayat Quran. Dia sebenarnya ayat Quran tu di luar semayang. Ada pun dalam semayang cerita lain. Dalam semayang adalah cerita lain, iaitu hadis yang saya bacakan tadi. Hak luar semayang ayat Quran tadi. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitu. Apabila kamu dengar baca Quran, hendaklah kamu mendengarnya
Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu mendengarnya dan hendaklah kamu senyap. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada satu hadis kata lagi, Rasulullah kata inni ara. Ini memang betul lah hadis ni lah, inni arakum. Ini masalah juga ni. Aku tengok kamu. Tak, bukan Nabi kata ana asma'ukum. Aku dengar kamu, aku tengok kamu. Bila sebut aku tengok kamu, baca belakang aku, macam mana Nabi boleh tengok? Sedangkan mata Nabi depan. Tak, takkanlah depan yang boleh tengok. Maka sebab tu sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa itu mukjizat Nabi. Nabi boleh tengok sampai belakang. Kita jangan terbang lah. Kita tengok depan, tengok ada belakang kau lah. Nak terang kau, tengok tepi dulu lah. Janganlah. Okay? Nak tengok banyak dahak gitu kau jangan. Kita tengok depan dah lah. Okay? Nabi ni dia tengok depan, tapi sebenarnya dia nampak sampai belakang. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh. Terang buat warna-warna pun kan jadi juling. Jangan terbang buat lah. Balik rumah nak berlatih kau tengok tepi dia tak? Nak ikut sunnah Rasulullah. Tak payahlah. Itu adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni banyak keistimewaan sebenarnya. Okey. Antaranya keistimewaan Rasulullah SAW seperti disebut oleh Imam Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Laduniyah. Dia mengatakan bahawa Rasulullah tidak ada bayang. Okay. Tidak ada bayang. Laisa lahu zillum, tidak ada bayang. Itu riwayat dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Laduniyah. Okay. Walaupun di sana ada juga riwayat lain, tapi itu satu pandangan lah saya nak sebutkan. Itu pelik pada orang lah tu deh. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah waktu keliang deh. Saya nak sebut tadi macam mana dalam hadis ni kata aku tengok kamu, inni arakum. Sedangkan Nabi paling depan. Itu mukjizat Nabi. Nabi boleh tengok siapa ke belakang. Okey, begitu. Tapi walaupun Nabi boleh tengok, ada juga Nabi boleh tengok tapi Nabi tak tahu siapa. Umpamanya ada juga orang panggil Nabi. Bukan orang panggil Nabi, orang panggil ada seorang lelaki, dia pergi pasar. Bila dia pergi pasar, dia nak panggil kawang dia. Kawang dia tu dipanggil sebagai Abu Qasim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil sebagai Abu Qasim. Jadi tulang pula Nabi dengan orang hak yang dia maksudkan itu dekat. Maka dia panggil ya Abul Qasim. Wahai Abu Qasim. Dia panggil ke kawang dia tu. Ini ada hak dalam kitab ni, dalam kitab apa nama begitu? Mawahilul Hadis. Mawahilul Hadis nama kitab tu. Dia panggil ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Bukan dia panggil Nabi, dia panggil kawang dia. Kawang dia digelar Abu Qasim juga. Lepas tu Nabi pun paling. Nabi paling. Dia Nabi ingat ke orang panggil dia. Lepas tu orang tu kata dok, dia panggil orang ni, bukan panggil Nabi. Okey. Tu yang Nabi kata la tuknu bikunyati. Sammu bismi wala tuknu bikunyati. Beri nama macam aku tak apa, tapi jangan we gelar orang macam aku. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i kita haram hukumnya kita gelarkan seseorang itu dengan Abu Qasim. Abu Qasim tak boleh. Sama ada zaman Nabi ataupun zaman sekarang ke zaman bila-bila tak boleh. Gitu. Tapi biasanya kita ni tak ikut dah mazhab Syafi'i tu. Kita ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan zaman Nabi haram kita pergi kita gelar seorang tu dengan Abu Qasim. Lepas pada Nabi wafat boleh. Sebab apa? Tak ada ni dah. Tak ada keliru dah. Kekeliruan tu hilang dah. Begitu. Jadi maknanya Nabi tahu apa nama perjalanan tu, tapi Nabi tak tahu siapa tu. Tu biasa lah tu. Tu yang saya nak kata tadi, belawang pula dengar tadi dah. Dengan Nabi orang panggil orang lain, Nabi pergi nyauk apa semua tu dah. Sebabnya lah Nabi tak tahu orang panggil orang lain. Nabi ingat orang panggil dia. Begitu. Itu biasa lah tu. Okey, habis. Kemudian sebelum saya baca habis lagi ni, hak yang ni saya nak tengok sikit berkenaan dengan sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, saya tak sebut pada minggu lepas. Disunatkan kita baca orang panggil doa iftitah. Okey, jumhur ulama kata doa iftitah ni sunat dibaca.
Jangan tak bacalah. Bacalah, baca. Cuma dalam mazhab Maliki dia kata makruh baca. Pelik sikit mazhab Maliki ni. Dia kata makruh baca. Sama ada semayang fardu ke semayang sunat ke makruh. Tak usah kira lah. Saya tak mau bahas dalil-dalil tu, biar dulu. Hak mazhab kitanya iaitu sunat baca doa iftitah. Tu doa iftitah ni hak selalu kita bacanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu kita sambung dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama safabi. Okey. Sebenarnya doa iftitah ni banyak riwayat. Dia banyak riwayat, bukan satu je. Yang kita dak baca tu kita gabung dua. Kita dak baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu je benarnya. Tu satu. Kemudian wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin tu sampai habislah. Waktu tu lain-lain. Ada satu lagi doanya Nabi baca Allahumma ba'idni baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Panjanglah. Jadi hak tu Nabi baca. Banyak lagi lah. Banyak lagi kalau kita tengok dalam kitab tadi, saya tengok tadi dalam kitab dia, dalam kitab Boya Tutulak dia banyak. Yang kita nak baca hari ni kita sambung, kita baca dua benda panggil dua sekaligus. Okey, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, satu sampai ke Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Apa situ. Kemudian kita tambah sekali lagi wajjahtu. Wajjahtu. Kita tambah dua tu, kita gabung dua benarnya. Kita baca cukup dah. Okey. Tu. Yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW untuk doa iftitah. Dan doa tu juga sebenarnya memang iftitah hidup Nabi. Tahu tak iftitah hidup Nabi? Tak faham tak? Nabi mula-mula lahir, keluar daripada perut ibunya, seperti disebut dalam kitab Nuruz Zulam. Tubik je Nabi Muhammad SAW daripada perut ibunya, maka dengarlah satu suara. Suara dia bunyi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Suara siapa? Suara Nabi. Mana dalam kitab Nuruz Zulam yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi, dikatakan bahawa Nabi boleh cakap masa kecil. Tapi bukan boleh cakap daripada kecil. Salah faham tu. Kadang-kadang orang salah faham. Bukan boleh cakap dari kecil, boleh cakap masa kecil tu je. Iaitulah Nabi pergi sebut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam satu riwayat kata Nabi kata alhamdulillah. Makna doa tu bukan iftitah. Bukan iftitah ni mana buka tau. Kita nak buka semayang, kita baca doa tu. Rupa-rupanya Nabi ni bukan iftitah dia dalam semayang, bukan buka doa, buka semayang dengan doa tu, tapi buka hidup dia dengan doa tu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu makna yang kita dah baca semua dah. Okey. Kadang-kadang kalau berlagu sikit ingat kaya raya lalu. Kaya raya apa semua dah. Tu bukan kaya raya tu, memang apa nama Nabi baca gitu. Kemudian saya baca habis riwayat yang kedua ni daripada Sayyidina Ali, iaitu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat daripada Imam Muslim. Dan ini hak kita bacalah. Dan riwayat ni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia ambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barq. Riwayat daripada Bukhari. Macam doa orang mati. Pasal tak doa orang mati dah? Doa orang mati yang kita dengar, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wathajul barak. Ada tu. Sama dengan. Okey.
wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Mula-mula daran min ahlihi, daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Jadi meh-meh, ada meh sikitlah, bunyi macam doa orang mati je bunyi. Tapi sebenarnya ini bukan orang mati, doa iftitah juga. Satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu. Kemudian saya teruskan baca tadi. Sebahagian ulama berpendapat bahawa membaca Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya adalah termasuk rukun sembahyang. Bererti apabila ia tidak membaca Al-Fatihah, sembahyangnya tidak sah. Pendapat ini beralasan beberapa hadis yang tersebut di atas. Cara mereka mengambil dalil daripada hadis tersebut ialah mereka fahamkan hadis-hadis itu sebagai ketentuan terhadap makmum dan ayat tersebut ke atas mereka ayat-ayat tersebut di atas mereka pandang umum meliputi segala waktu dan terhadap tiap-tiap orang, baik yang sedang sembahyang atau yang di luar sembahyang. Itu makna bagi ulama yang kata bahawa tak payah baca Fatihah kalau kita dengar orang baca, tu imam baca surah. Begitu. Umum ayat tersebut mereka batasi dengan maksud-maksud hadis. Artinya semua orang mendengar bacaan Quran wajib mendengar dan memerhatikan bacaan itu kecuali orang sembahyang. Ini ada pengecualian hak kita. Maka ia tidaklah wajib mendengarkan dan memerhatikan bacaan itu kerana ia sedang melakukan kewajipan yang lain ketika itu, iaitu membaca Fatihah. Ini. Ketentuan kewajipan itu diambil mereka daripada beberapa hadis tersebut. Sebab memang sudah disepakati oleh semua golongan bahawa hadis-hadis ialah jalan memahami, menafsirkan ayat Al-Quran. Kerana Al-Quran pokok penjelasan diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita kena pakai dua-dua sekaligus, Quran dan hadis. Kalau kita pakai Quran saja tak jadi, susah. Nak buat mana tu? Nak selesai mana? Sebab apa? Kita dah reti dah. Bukan kita reti nak tafsir tu. Jadi hak yang paling berhak tafsir Quran ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditafsir, maka jadilah seperti tafsiran hak yang mazhab kita tadi, iaitu dengar baca Quran tu awak kena senyap. Tapi bila dalam mayang awak kena baca gak Fatihah. Sebab apa? Sebab ayat Quran tadi ditafsirkan oleh hadis. Makna ayat Quran tadi muqayyad, mutlak dan muqayyad dia. Asal dia mutlak tapi dimuqayyadkan oleh hadis yang dibacakan tadi, iaitu Nabi suruh ataupun Nabi benarkan sahabat-sahabat dia baca Fatihah walaupun di belakang dia, walaupun dia sedang membaca daripada surah-surah. Sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa makmum yang mendengar bacaan imamnya tidak wajib, bahkan tidak boleh membaca Al-Fatihah. Mereka mengemukakan alasan dengan umum ayat tersebut. Mereka tidak menghubungkan ayat dengan hadis-hadis tersebut kerana menurut pendapat mereka darjat kekuatan hadis tersebut tidak sama dengan kekuatan ayat. Maka menurut faham mereka, yang lebih kuat tidak dapat dikalahkan oleh yang kurang kuatnya. Atau dengan kata lain, hadis yang tidak sampai darjat mutawatir tidak boleh untuk mentafsir dan mengurangkan maksud ayat. Jadi orang yang kata bila tu imam baca Fatihah atau imam baca surah apa-apa, kita kena senyap, dia pakai hak Quran tu. Dah hak hadis tu mana? Hak hadis tu dia kata tak siapa pekat mutawatir. Mutawatir faham tak? Mutawatir ni maksudnya hadis tu tidak diriwayatkan oleh ramai. Diriwayatkan oleh 2-3 orang sahabat saja. Orang panggil adik ahad. Okey? Jadi sebab tu tahap adik ahad ni tak boleh sama dengan Quran. Jadi sebab tu Quran tu lebih kuat lagi daripada hadis kalau berlawang gitu. Maka dia kata bahawa apa sahaja yang dibaca oleh imam kita kena senyap walaupun Fatihah dah habis lagi. Walaupun Fatihah dah habis lagi. Jadi hak ni saya sebut dah minggu lepas. Hak ni adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dia kata sunat je. Kita baca Fatihah tadi, bila tu imam dok baca surah, kita senyap tu sunat je, bukan wajib. Sunat. Kita berhenti Fatihah tu sunat je. Kalau kita nak habis pun tak apa, sunat je kita senyap. Dengar tu. Begitu keadaannya dah. Jadi itu kena faham lah. Jangan bila sebut sunat ni tak kuat sangat lah dari segi sudut
Kalau kita pergi Mekah, kita nak baca tak? Bacalah dah awak mazhab Syafi'i. Awak ikutlah apa yang dia sebut. Dalam mazhab Hambali sekalipun, dia kata tak apa nak baca, cuma sunat je senyap. Sunat je, tak habiskan bacaan tersebut. Tu begitu. Dan daripada apa yang dibincangkan tadi juga, fahamlah kita, rupa-rupanya kita disunatkan membaca surah selain daripada Fatihah. Selain daripada Fatihah, kita disunatkan baca Fatihah. Selain daripada Fatihah, kita disunatkan baca surah. Minta maaf saya. Surah yang lain daripada Fatihah. Sunat. Kalau umpamanya kita semayang garik tadi, kita dengar Tok Imam baca surah mendapa tu, kuliah ke benda? Gitulah. Tak. Ataupun kita semayang isya kayak gitu, Imam baca surah panjang-panjang. Baca surah tu adalah satu benda yang sunat. Merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, begitu. Dan bagi semayang yang kuat, iaitu semayang subuh, semayang maghrib dan semayang isyak, bacaan surah tu pun kuat juga, disunatkan kuat bagi Tok Imam dan bagi orang semayang seorang diri. Semayang di rumah ke apa semua, dia bolehlah baca kuat. Begitu. Dan disebutkan dalam kitab Bawaitul lah, bagi makmum bila sudah baca Fatihah, jangan baca surah sebab dia dengar Tok Imam baca ni. Begitu. Kecuali dia jauh daripada Tok Imam. Zaman sekarang tak timbul jauh dekat pun spekal tau. Kalau zaman dulu mungkin kalau jauh sikit tak dengar dah. Bila tak dengar, maka kita boleh baca surah untuk kita sendiri lah. Tapi senyap dah lah, jangan baca kuat. Begitu keadaannya. Tetapi kalau semayang tu adalah semayang yang sirriyah, semayang yang senyap, seperti semayang isyak, seperti semayang asar dan semayang zuhur, maka kita disunatkan baca walaupun Tok Imam baca hadir. Kita sunat kita sendiri. Gitu kita sunat kita sendiri. Dan bacaan tu pula dia ada 3 peringkat. Seperti disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin. Peringkat pertama iaitu dipanggil sebagai peringkat surah-surah yang panjang. Surah-surah panjang. Surah panjang ni dibaca untuk sembahyang subuh. Kita nak tahu macam mana surah panjang tu? Disebut dalam kitab tu daripada surah Hujurat sampai kepada surah Amma Yatasaalun. Amma Yatasaalun dah masuk dah lah. Hak yang sekali tu suratul Mursalat, suratul Mursalat. Tu. Daripada hak yang Hujurat sampai ke Mursalat tu, hak tu dipanggil surah panjang. Ni guna dia untuk sembahyang subuh. Jadi subuh tu kena panjang sikit lah baca. Janganlah pendek dak boleh. Kena baca, kena ikut hak yang betul lah. Tapi walau macam mana pun benda tu sunat je, bukanlah kata wajib. Nak baca Qul huwallah pun tak apa. Macam Abdul Rahman bin Auf, dia sembahyang subuh, dia baca wal asri, rakaat kedua dia baca inna atainakal kautsar. Sebab apa? Sebab dia baca sembahyang subuh masa tu Saidina Umar kena tikam. Saidina Umar kena tikam tak kena nak baca panjang-panjang. Tak, Saidina Umar kena tikam dalam sembahyang kan? Saidina Umar kena tikam pada rakaat pertama sembahyang subuh. Lepas tu Saidina Umar baca surah Yusuf. Bila dia jatuh tu, maka Saidina Umar pun dia tarik tangan Abdul Rahman bin Auf, ganti Tok Imam. Maka Abdul Rahman bin Auf pun baca surah inna ataina, surah wal asri. Rakaat kedua dia baca inna ataina. Dak apa dak baca panjang. Dah orang tu sakit kena tikam nak baca panjang juga dak kena tepaklah. Tak sabar. Jadi boleh nak baca pendek pun tak ada apa-apa lah. Maksud nak cerita sini ni sunat juga baca dah. Aku mana-mana. Tapi untuk sembahyang subuh sunat kita baca panjang. Dah. Dan untuk sembahyang zuhur, dan isyak. Zuhur dan isyak. Satu lagi sembahyang zuhur dan isyak kita baca yang lebih pendek, iaitu daripada Amma Yatasaalu sampai ke Wadduha. Wadduha tak masuk Dan untuk sembahyang maghrib disunatkan kita baca hak pendek, iaitu daripada surah Wadduha sampai ke hak kemudian sekali Qul a'udzu birabbin nas. Gitu kaedah ya, ada kaedah ya. Jangan kita baca tu je. Kalau kita nak baca surah-surah lain pun tak apa. Nak baca surah Baqarah nak sambung situ tak ada apa-apa, tak ada lah jadi isu apa-apa, boleh. Tak ada menimbulkan apa-apa masalah. Cuma untuk hari Jumaat subuh disunatkan baca Alif Lam Mim Sejadah. Disunatkan baca Alif Lam Mim Sejadah untuk rakaat pertama, dan suratul Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura untuk rakaat yang kedua. Walaupun kita niat yang kita baca Alif Lam Mim tadi, Alif Lam Mim Sejadah tadi, walaupun kita niat untuk sujud sejadah, dia sebenarnya gening asalnya. Ni nak royak tau. Kalau saya sembahyang isya,
Saya jadi tekmah lah contohnya. Saya jadi tekmah. Saya niat nak sujud sejadah. Saya baca ayat-ayat sujud sejadah dalam sembahyang. Dengan niat tadi sembahyang saya tak sah. Sebab apa? Saya niat nak tambah dah, nak tambah benda dalam sembahyang. Nampak tak? Nak tambah benda. Yang bolehnya macam mana? Saya baca surah sejadah. Bila saya baca surah sejadah, saya pun sujud. Itu tak apa. Tengok. Apa bezanya? Niat je. Niat je. Kalau saya sengaja baca surah sejadah sebab saya nak sujud sejadah, tak ke surah benda apa pun, surah sejadah 14 ayat tu lah, 14 ayat tu tak ke surah apa-apa pun. Saya niat nak sujud sejadah, memang nak sujud sejadah. Aku nak baca ayat ni, tebang kat baca ayat ni. Okey. Jawab dia sembahyang saya tak sah. Kalau saya baca surah yang ada ayat sujud sejadah, tiba-tiba saya pergi sujud sejadah, tu tak apa, sah pula. Dah benda beza, tak ada beza, niat je beza. Okey. Tetapi untuk hari Jumaat, boleh kita pasang niat, aku nak sujud sejadah. Sah. Sebab apa? Sebab Nabi buat gitu. Nabi baca surah sejadah, alif lam mim sejadah pada rakaat pertama untuk sujud sejadah untuk hari Jumaat. Dan rakaat yang kedua tu tak ada sujud sejadah, tapi ikut sunnah Nabi lah, baca hal ata alal insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Orang panggil surah apa? Surah insan. Orang panggil surah insan. Itu. Faham itu mazhab kita, mazhab Syafi'i gitu. Kalau kita baca surah sejadah hari Sabtu, kita baca surah sejadah hari Sabtu, niat apa? Niat nak sujud sejadah, tak sah sembahyang tu. Sebab hak tadi hak sembahyang subuh tadi tu hanya khusus untuk sembahyang subuh je. Hak memang kita percung baca ayat tu sebab aku nak sujud sejadah. Niat gitu, hak tu tak apa. Tapi kalau hari Sabtu sengaja baca ayat tu sebab nak sujud sejadah, tak sah sembahyang tu. Ingat beza sikit tu sebab dia ada tambahan. Ada tambahan tu special untuk hari Jumaat je. Okey. Tetapi kalau saya baca hari Sabtu tadi, saya baca pada hari Sabtu tadi surah yang ada sujud sejadah, tak kira lah alif lam mim ke Iqra ke apa semua. Iqra bismi rabbika kan ada kan yang kali sujud sejadah dah. Saya baca, tiba-tiba bila sampai ke ayat tu saya sujud, tak ada masalah. Sah lah. Tapi jangan niat daripada awal aku nak sujud sejadah ni. Imari litasang nak sujud sejadah baca ayat ni. Itu kaedah ya, apa nama yang berkait dengan faham maksud saya tak jelas. Agak-agak faham lah. Dan perkara ni ada dibincangkan dalam dua kitab. Satu dalam kitab Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah dan satu lagi dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Kalau saya baca surah Iqra ataupun apa-apa surah lain yang ada sujud sejadah, sengaja baca untuk hari Jumaat, tak mau baca alif lam mim, alif lam mim sejadah tu, tapi nak baca surah lain yang ada sujud sejadah dengan niat untuk sujud sejadah, tak sah kau sembahyang tu. Dengan tebal. Niat je, niat sutil je. Kosok habis sembahyang tu. Dah makmum batal kok. Makmum tak batal tak tahu. Dia tak tahu niat tak imam. Makmum tak batal jangan tanya lah. Dia jangan tanya. Dia ada benda jangan tanya. Kalau tanya jadi kosok kena sembahyang mula, jangan tanya. Macam orang ni kau, macam orang bulan puasa. Bulan puasa, Tok Bilas salobang. Pukul 7 gari. Pukul 6.58 kita kata contohnya bang dah. Wan ni tak tahu jam je derah. Dak katanya dah. Jam automatik kan derah hok dia ingat nak tukar gitu dak. Nak tukar buat lambat sikit. Maka bila derah ni dia pun bang. Bila bang patu sebenarnya dah masuk lagi waktu. Kita makan. Bila kita makan, maka Tok Imam pun tahu, Tok Bilal pun tahu, dah masuk waktu lagi. Maka Tok Imam jangan royak kepada orang makan tu. Sebab apa? Bila dia makan, jangan royak, sah. Sah. Faham tak? Sah. Bila dia royak je, awak makan tak masuk waktu, tak sah lalu, kau tengok. Tak sah. Sebab tu jangan royak. Jangan royak sikit je, jangan royak. Dah tahu ni, dah kita tak bila kena royak ke, nak royak tu. Tak? Jangan royak. Awak sadah tu biarlah. Tak? Tapi jangan royak kepada orang makan tak masuk waktu pergi hakikat, jangan. Tak sah habis lagi. Kalau tak tahu, sah. Dan dia tak sah apa dia tahu. Tetapi ingat, kalau ada orang bang apa pada tu, bang hok betul. Bang hok betul ni bang radio lah. Betul tak? Hok radio bang betul kali ada bab dia waktu dia betul dah. Waktu hok betul-betul dia dah. Kita kata hok betul-betul lah. Hok betul-betul tu.
Dia dengar pula bang kali lagi. Tak sah. Tapi kalau dengar bang, habis hok makan-makan tadi dengar bang pula kali lagi darah dia. Tak sah habis, tak sah. Jangan lebih. Tak. Macam Sayyidina Umar pernah lalu. Dalam kitab apa? Irasatul Lahfam. Sayyidina Umar lalu dengan kawan dia ke satu rumah. Rumah tu dia lalu tu tiba-tiba ada titik air. Titik air. Maka memang bila titik air ni bukan air sebarangan lah. Kita kata air najis lah. Lepas tu dia tanya ke tuan rumah. Ya sahibal bait, dia kata wahai tuan rumah, air apa kau ini? Sayyidina Umar jawab. Sayyidina Umar kata, ya sahibal bait la tujib. Wahai tuan rumah, jangan jawab. Kalau jawab kena basuh lalu. Kena basuh lalu air ni. Kalau kena najis jangan royak. Walaupun mu tahu, mu jangan royak. Jangan royak. Lepas tu dia lari dah dia. Kalau tidak kena basuh lah. Jadi susah pula kena basuh. Jangan royak. Walaupun najis betul pun jangan royak. Mu royak najis habis lalu kena basuh lah, habis lah. Jadi benda orang tak tahu jangan benda-benda gitulah Jadi kita jangan cek. Dia jadi sah lah. Tapi kalau lepas pada tu dia royak agak. Gatal dengan mulut dia ni. Tak umpamanya tak. Dia royak. Siapa-siapa lalu ke rumah saya tadi soh air najis habis kena basuh belaka. Kena mayang mula. Dia jadi gosok habis dah. Jadi hak ni gitu kau. Kalau tak imam dia nak sujud sejadah, dia niat memang nak sujud sejadah. Dia kata. Tak. Hari Jumaat baru ni terlepas sujud sejadah. Hari Sabtu nak sujud sejadah biar itu tak. Dia baca ayat. Kau anda ayat dia pun ya ada sujud sejadah. Maka dia tak sah mayang, tapi makmum sah. Dah sah kau ni, dah memang tak sah. Tak apa, bab tu tak apa. Jangan makmum tahu je niat dia. Dia nak tahu kan ni, tak tahu lah. Dia tak tahu lah, gitulah. Macam ke sama ke? Kalau tok imam dia semayang dengan kita jadi makmum lah. Sudah semayang, dia ingat dia tak mandi wajib lagi. Mana tu? Maka ikut fatwa daripada Said Sabit dalam kitab Fiqh Sunnah bahawa semayang makmum sah, semayang tak imam dia tak sah. Waktu dia benda tu dia ada kecuali sebab apa? Sebab yang walaupun makmum tahu pun tak apa tu. Tu ada pengecuali. Sebab tu dalam bab-bab ibadat ni kadang-kadang nak qiyas tak boleh juga. Macam mana pula? Tahu dah tu tak sah tu. Sebab pernah berlaku Sayyidina Umar dia semayang, sudah semayang dia ingat bahawa dia tak mandi wajib lagi. Sayyidina Umar. Lalu sahabat-sahabat semayang dengan dia, tak semayang pula. Dia seorang aja pergi mandi, semayang seorang. Semayang dia lah dah nak kan. Okey. Maka itu jadi tidak mengganggu kesohihan sembahyang itulah. Tu apa nama ni untuk makmum tak ganggu. Hak tu tak apa pula tahu. Okey. Hak gitu tak apa Tapi hak tadi kau tahu tak boleh. Okey habis. Kita baca lagi sambung lagi. Mana tadi? Orang yang tidak dapat membaca sebahagian daripada Al-Fatihah hendaklah dibaca kadar yang dapat olehnya walau satu ayat sekalipun. Dan jika ia tidak dapat sama sekali, hendaklah dia berdiri sekadar mana membaca Al-Fatihah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang saya perintahkan kepada kamu, hendaklah kamu kerjakan semampu kamu. Sepakat ahli hadis. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf belajar membaca surah Al-Fatihah sampai hafal daripada dengan bacaan yang fasih menurut makhraj huruf Arab. Jadi kita kena kok mana-mana pun, walaupun tak reti ngaji, tak pandai berlagu pun, tak pandai tajwid pun, tehah kena pandai. Kena tajwid go. Jangan kurang. Tak, saya tu sebut dah kami minggu lepas, ayat dia adalah 156 ayat. 156 Allah 156 huruf, minta maaf saya. 156 huruf. Dan daripada 156 huruf tu 14 huruf adalah musyaddadah, yang bersabdu. Yang bersabdu. Jadi kalau kita tinggal sabdu sutir, jadi 155. 155. Bila 155 sembahyang kita tak sah. Jadi mesti 156. Dia kena jaga tu Fatihah memang kena jaga. Kena jaga sungguh. Hak tu biarlah hak Quran lain tak pandai pun. Tak pandai baca Quran, Fatihah je pandai. Tak apalah. Tu asal Fatihah betul tu tak apa dah. Dan bagi orang yang memang tak boleh,
Orang yang memang tak mampu nak baca Fatihah, ni kita, saya rasa tak berlaku pada kita kot, kepada orang baru masuk Islam ke gitu lah. Tak. Jadi pada masa itu, kalau umpamanya ada masih lagi ada waktu zuhur, maka dia wajib kena belajar dalam waktu zuhur tu baca Fatihah. Kadar mana? Tengok-tengok boleh bismillahirrahmanirrahim je ustaz. Bismillahirrahmanirrahim dah. Bismillahirrahmanirrahim dia baca. Hak lain dia ganti dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dia buat anggora bahawa lepas 156 huruf. 156 huruf. Hak dia ingat setakat mana? Dia ingat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Sekat tu dia ingat. Rabbil alamin dah ingat. Tak. Pada masa tu dia ganti dengan subhanallah walhamdulillah. Tak apa. Kalau dia tak erti langsung, memang tak erti, belajar dah. Tak erti kok. Pada masa tu hendaklah dia diri saja je. Kadar-kadar mana muak Fatihah. Begitulah. Tapi benda tu saya rasa tak berlaku pada kita, tapi kemungkinan berlaku kepada orang baru masuk Islam. Jadi sebab tu orang baru masuk Islam ni jangan tebang sangat cakap benda-benda berat. Tak? Bila nak masuk Islam ni dah makan babi dah, macam main babi dah. Tak? Jangan. Mu kena sunat tengok, bab sunat lalu bu. Tak? Orang nak masuk Islam ni jangan cakap bab-bab benda berat-berat. Sebabnya kalau dia masuk Islam, dia takut masuk Islam kerana sunat, tak boleh tu. Sebab apa? Dalam mazhab Hanafi, sunat bagi orang lelaki sunat je. Faham tak? Ada dua sunat. Ada dua sunat. Sunat bagi orang lelaki sunat je. Kalau orang tu masuk Islam, dia tak sunat sampai tua pun tak apa. Sampai mati pun tak apa. Cuma ada ulama yang mengatakan bahawa bila tangan nak mandi orang mati tu, nak mandi dia tu, kena tayamum sikit. Sebab ganti pada hak yang tak sunat tu lah. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.